Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 24 Ogos 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan berita tengah hari ini. Kerajaan Sarawak kini menggandakan usaha untuk memberi suntikan vaksin kepada komuniti gelandangan di negeri ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, menerusi pemerhatian yang telah dijalankan pada Julai lepas, seramai 121 orang gelandangan telah dikenal pasti. Malah jelasnya setakat 20 Ogos lepas, ramai 87 orang sudah menerima suntikan dos pertama vaksin. Kuching, bilangan yang telah dikenal pasti gelandangan 29 dan 17 telah mendapat satu dos ya. Kemudian Miri, daripada 24 orang yang kita kumpul dahulu di Miri di tempat iaitu penempatan sementara untuk gelandangan, 23 sudah menerima dos 1, dos 2 orang ya. Kemudian Sibu 28, semua 28 sudah menerima dos 1. Bintulu belum lagi ya. Yang ini kita perlu juga buat operasi seperti ini. Sarmahan sudah siap, Sirian 3 orang sudah juga menerima dos 1, Betong 1, Kapit daripada 9 orang 7 orang ya. Dah dapat dos 1, Sarike daripada 8 orang 7 orang dah diberi dos 1. That means daripada jumlah 121, 87 gelandangan sudah menerima dos 1, itu adalah bersamaan 71.9%. Jadi ini setakat 20 Ogos. Bercakap dalam sidang media semasa program vaksinasi komuniti gelandangan di tebingan Kuching, beliau menambah ia merupakan operasi bersepadu yang melibatkan kerjasama pelbagai agensi dalam memastikan kelancaran vaksinasi terhadap golongan sasar berkenaan. Laporan berikutnya, sebanyak 9,902 dos vaksin AstraZeneca disediakan kepada para penerima vaksin sehingga 27 Ogos ini di Pusat Pemberian Vaksin PPV Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri. Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, pemberian vaksin dibuat berdasarkan janji temu yang ditetapkan dalam aplikasi MySejahtera dan kad vaksinasi. Dalam satu kenyataan media pada Isnin, beliau menambah sehingga Isnin, sebanyak 6,305 dos kedua vaksin AstraZeneca telah disuntik kepada orang ramai. Terdahulu semasa mengadakan lawatan kerja ke PPV IKBN Miri, beliau memberitahu sehingga kini 92% penduduk Miri telah mendapat dos pertama dan 85% orang lagi sudah lengkap divaksinasi. Pencapaian tersebut sekaligus menjadikan bahagian Miri telah mencapai 85% imuniti kelompok. Masih lagi dengan perkembangan di Miri, dengan Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Sebastian Ting menegaskan masyarakat di bahagian berkenaan perlu kekal bebas daripada penyalahgunaan dadah. Menurutnya, program seumpamanya mampu memberikan input kepada komuniti untuk merangka strategi dan pelan tindakan bagi mengatasi penyalahgunaan dadah. Beliau berkata demikian semasa program penutupan Dialog Lebih Baik Cegah Pendayah Upayaan Komuniti di Miri pada Isnin. Seramai 50 orang telah menyertai program yang dilaksanakan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri. Manakala di Serian, seramai 131 ketua isi rumah KIR di Kampung Bunga yang terjejas dengan perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD menerima bantuan makanan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah yang juga Adun Tarad, Datuk Roland Sagah telah mengagihkan bantuan makanan tersebut. Bercakap ringkas dalam program itu, beliau berharap sumbangan makanan basah dan kering yang diagihkan dapat membantu meringankan beban setiap keluarga yang terjejas. Dalam pada itu, Ketua Kampung Bunga Siyah Jiman merakamkan penghargaan di atas sumbangan makanan yang disumbangkan oleh wakil rakyat mereka
Untuk rekod, PKPD Kampung Bunga dikuatkuasakan mulai 18 sehingga 31 Ogos depan. Sementara itu, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU merangkap Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menyumbangkan bantuan makanan kepada penduduk Kampung Pulau Hilir dan Kampung Pulau Ulu pada Isnin. Sejumlah 260 pek bantuan makanan diagihkan kepada penduduk Kampung Pulau Hilir dan 316 pek bantuan makanan kepada penduduk Kampung Pulau Ulu. Ia adalah bagi meringankan beban penduduk yang menjalani pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 13 Ogos hingga 26 Ogos depan. Bantuan kali ini merupakan sumbangan yang kedua diagihkan setelah agihan bantuan makanan basah diberikan sebelum ini. Beralih ke laporan harian COVID-19, Sarawak mencatatkan 1,538 kes positif baru COVID-19 melibatkan 30 daerah pada Isnin. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan medianya pada Isnin memaklumkan jumlah kumulatif meningkat kepada 99,838 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam hal itu, JPBNS memaklumkan bilangan kes baru mengikut kategori klinikal adalah seperti tertera. JPBNS turut melaporkan 3 kes kematian baru melibatkan 2 orang lelaki tempatan di Kuching dan seorang lagi di Daro. Dalam perkembangan sama, JPBNS mengisytiharkan 3 kluster baru iaitu kluster Masawai Subis, kluster Nansang Tugong Pakan dan kluster Jalan Hospital Seri Aman. Manakala 5 kluster tamat iaitu kluster Salak Land Kuching, kluster Bukit Tinggi Meradong, kluster Pagar Satok Kuching, kluster Ulu Senulau Seratok dan kluster Gom 7 Bintulu. Sementara itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 117 kluster dan 22 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru iaitu seperti tertera. JPBNS turut memutuskan pengisytiharan dan penamatan PKPD seperti yang tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.